Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita sambung tutorial kita dalam L'Hopital bagi soalan yang seterusnya ya. Okay, now we go to number 6 over here. Okay, so macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Tengok ya, sebab the given function ni bukanlah weird, tapi kita jarang jumpa bentuk-bentuk yang macam ni. Okey, tapi tak apa, satu persatu kita belajar macam mana kita nak menyelesaikannya. Okey, first thing first. Jadi masukkan nilai kosong ni dulu. Nilai limit ni kan t approaches to 0 kan. Kita gantikan kosong ni, t sama kosong dulu. Tengok apa cerita. So yang kalau kita gantikan masuk, yang belah bawah ni confirm kosong, yang belah atas ni cuba tengok 5 kuasa kosong, 5 power of 0 is 1 minus 3 power of 0 is 1 as well. So maknanya 1 tolak 1 kosong, yang belah bawah pun memang kosong. So kita dapat dalam in the form of 0 over 0. ok, kita dah tahulah kita boleh menggunakan L'Hopital tu kan. Jadi bentuk ini pun memang telah pun dalam bentuk fraction, which is okay, dan kita akan mula differentiate. So dekat sini ya, so hati-hati ya dekat sini, sebab sekarang ni cuba lihat dekat sini, we have 5 over 5 power of t tau. 5 kuasa t, bukan t kuasa 5. Kalau t kuasa 5 senang. Ini 5 kuasa t, numbers power of t. So jadi dia punya derivatif ada cara yang special sikit. Okay, jadi yang ni kena cuba ingatkan semula. Carilah yang ni tau sebenarnya. Yeah, the derivative of 5t adalah 5t ln 5. Yang macam tu. Jadi dua-dua bentuk ni pun sama kan. So 3 power t kan. Jadi kita dapat 3t ln 3. So macam tu lah. Okay, yang ini kena ingat lah. Yang ni kena ingat. So sebab itu contoh ni saya pilih. Kita nak variasi. Yang belah bawah ni cantik lah. T, the derivative of t is 1. Okay. So jadi seperti biasa macam yang kita bincangkan sebelum ini, once kita dah dapat yang ini kan, lepas kita differentiate kan, kita kena cuba masukkan nilai t ni semula. T ni kosong kan, masukkan nilai kosong ni semula. Jadi kita akan dapat this part yang saya gerak-gerakkan ni, this part akan dapat 1, this part pun akan dapat 1 juga. So yang tinggal ln 5 dengan ln 3 kan. So sebab itu kita dapat yang ni. Boleh ya? So kita tinggalkan jawapan kita dalam bentuk yang terringkas, the simplest form, dapat ln 5 over 3 or equivalent numbers, whatever lah. So apa-apa jawapan diterima lah ya. Ok, so ini tak ada benda yang baru kecuali bentuk cara kita derivatif bentuk yang ini. Ini saja yang benda yang baru, dan sebenarnya bukan benda yang baru lah pun, cuma benda ni jarang ditanya kan. Jadi kita dalam proses mengingat dan memahaminya sekarang. Ok, kita pergi kepada soalan nombor 7. Baru sebut-sebut dah jumpa ln. Lepas tu double ln pula tu. Macam ni kan. Kita memang rata-rata lah pelajar bila bertemu dengan ln dalam derivatif, dalam integration, memang kita sedikit fobia kat situ. Tapi kita kena survive lah. Ok, now sekarang ni sekali imbas kita tengok perlu tak kita pakai L'Hopital. Itu je. Ok, now the limit value, the x value adalah infinity. So belah bawah ni definitely akan infinity kan. So yang atas ni ln infinity sama dengan infinity. So ln infinity sama dengan infinity. So maknanya kita ada infinity over infinity. Ok, cantik. That's it. Maka kita boleh menggunakan L'Hopital. Dan ini pun dah memang dalam bentuk fraction, betul tak? Jadi maknanya cantik lah tu. Dah ok dah tu. Now, the problem arise
when we need to differentiate yang ini, terutama yang atas ni. Yang bawah ni differentiate x dapat 1, confirm, itu pejam mata pun boleh. Tapi yang ini kan, yang ini kan ln x kan. So mana kita kena belajar. Okay, now I show you. Okay, show you how to do it. Okay, now ini dia. This is the question. Okay, this is the question, this is the solution. Cuba tengok macam mana saya buat. Yang ni. Ya, ln x adalah 1 over ln x. Okey, macam ni. Cuba anggapkan yang ln x ni adalah a, katakan. A kan? Ln a. So, macam mana kita differentiatekan ln a? Kan 1 per a, betul tak? So, kes yang sama lah. Kes yang sama. Jadi, 1 per ln x. Yang ni apa pula ni? Ini adalah we need to differentiate yang ln x ni pula. Okey, yang ini. Okey. So, jadi dia sama macam ni. Macam ni ya. Kalau kita nak differentiatekan ln 2x, macam mana kita buat? Ln 2x. Kita dapat macam ni kan? Macam, let me show it to you. Katakan kita ada sorry. Kita ada, let's say kita ada y equal to ln, katakan ln 2x, katakan macam ni. Okay, dy dx macam mana? So dy dx, dy over dx, kita dapat apa? Kita dapat 1 per 2x, betul tak? Kan? Tapi lepas tu kita kena differentiatekan 2x. Kita differentiatekan 2x, kita dapat 2. Kita dapat 2. So macam tu. So kita akan dapat 1 per x. Nampak tak? So maknanya yang 2 ni, saya dapat apabila saya differentiatekan 2x. So similar case dengan yang ini. Nampak? 1 per ln x, okey lah kan? So macam mana saya dapatkan 1 over x? Adalah saya differentiatekan ln x. Sama kes dengan ini. Okey, so bila saya beri sedikit analogi macam ni, mungkin kita boleh faham kan? So jadi that how it works. So macam tu ya. Okey, tak apa, kita belajar benda baru is okay. For me is okay. Sikit-sikit lah. So jadi sampai sini kita simplifykan sikit-sikit. Ini susun sikit, kita dapat yang ni. Dan kita cuba lagi. Substitutekan nilai infinity tu. Ini kan. Jadi bila kita masukkan ke bawah ini, memang jelas kita dapat 1 per infinity, which is equal to 0. Okay, job done. Okay lah tu. Okay. Alright. So dia dah jatuh senang lah sekarang kan. Bila kita dah tahu something kat situ, then kita pun seronok lah bila nak belajar. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nombor apa tu? Nombor 8 tak sekarang ni. Nombor 8. Kita tinjau soalan sikit. Trigonometry. Sudah. Okay. Ini memang saya pilih soalan ni ada sebab. Ya, ada sebab soalan ni. Nampak tak? Kita ada arcsine ya. So arcsine ni dia is one of the special punya derivative lah. Maksud dia macam, dia memang dah ada kembangan dia kalau kita buat derivatif. Dia ada 3 tau. Dia ada arcsine, dia ada arccos, dia ada arctangent. So supposed to be kita kena ingat lah, itu special punya function, derivative of this type of trigo. So yang ni kena ingat. Tapi sebelum kita bincang semua-semua tu, kita kena tengok-tengok dulu. Kita bincang banyak-banyak, tengok-tengok, kita tak perlu buat derivatif pun kan. Jadi tak perlu juga. So no point juga. So jadi bila kita lihat kat sini, memang kita kena, pasal kita dapat kosong per kosong kat sini ya, kosong 0 over 0. So memang kita kena apply L'Hopital. We need to
kena differentiate the numerator and the denominator. The denominator ni okey lagi, tapi yang numerator tu. So ini yang saya masukkan, ini yang saya masukkan. Ini yang beberapa fungsi yang special tu, ya. Fungsi yang special yang kita kena ingat lah, ya, yang ni ya. So differentiate arc sin, kita dapat bentuk ini. Jangan tanya saya kenapa. Ya, nak terangkan ni panjang. So kita ambil je. Saja. So yang ni ya. Kalau dia arc cos, lain pula. Kalau dia arc tangent, lain juga. So yang tu kena tahulah. Cuma normally kalau benda ni keluar dalam exam, dia mungkin bagilah kot. Dia mungkin tak bagi dekat hint kat bawah, dia mungkin akan bagi lampiran di belakang. So kita pilih lah. Okey, so sekarang ni kita dah differentiatekan dan kita susun semula, then we try to substitute the limit value again. Masukkan nilai x sama dengan kosong ni, masuk kat sini, dan kita dapati dia adalah 1. Okey, so dapat 1 lah. So macam tu. Boleh kan? Okey, now kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini ya, soalan nombor 9. Nombor 9 ini udahlah ada ln eksponen pula. Okey, so tapi tak apa. Yang paling penting kita check dulu dia punya limit dia. Dia nilai ni dia would produce what value? A numbers or not? So maknanya sekarang ni sebelah atas ni kita ada infinity, yang belah bawah ni pun basically kita akan dapat infinity juga. So dia adalah infinity over infinity. Okey, kita dah tahu dah. That is a good sign yang kita akan tahu apa nak buat. Okay, now kita akan differentiatekan atas dan juga bawah. Okey, soalan nombor 9 ni is more or less similar to soalan nombor 7 yang ln tadi tu. Yang ni okey, this is the question. Now kita akan differentiatekan atas dan juga bawah. Yang atas ni x dapat 1. Okey, clear kan? Okey dah tu. Yang dekat bawah ni nampak tak? Ln 1 tambah 2 eksponen x. Yang ni kan? Macam tadilah, kalau ln a kita dapat apa? 1 per a, betul tak? So macam ni lah. Sama macam tu. Sama seperti analogi yang saya bagi tadi tu. Okey, dapat 1 per 1 tambah 2 eksponen, then we need to differentiate all this part yang kat bawah ni. So bila kita differentiatekan ini, kita dapat 2 eksponen x. Yang ni lah. Okey, yang ni kena ingat ya. Kena ingat. So jadi sekarang kita dah dapat sedikit gambaran. Dulu kita runsing, now sekarang dia tidaklah begitu runsing. Kalau keluar macam ni, then should be not much problem lah. So macam tu. Okay, now sampai sini kita akan susun semula elok, susun semula, rearrange back semua tu. Dan bila sampai peringkat sini guys, kat sini kan, nampak macam dah settle semua kan. Masukkan nilai infinity ni semula. Kita kena check. Bila kita masukkan infinity ni ke dalam sini, apa kita dapat? This part exponent infinity is equal to infinity tau. So maknanya 2 darab infinity is infinity. Infinity tambah 1 is infinity. So perasan tak? Sekali lagi, apabila kita masukkan nilai limit, this part akan jadi infinity over infinity. Nampak kan? So kita nak buat apa? Ya, kita kena buat L'Hopital sekali lagi. Ya, kita kena differentiatekan sekali lagi. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita tahu apa nak buat. Kan? Okey, kita just differentiate sekali lagi. Okey, kita differentiatekan yang atas dan juga yang bawah. Okey, yang atas dapat apa? Yang atas ni dapat apa? Satu ni differentiate dapat kosong. So kosong tambah 2 eksponen x. Okey, dapat ini. Yang bawah ni 2 eksponen x dapat benda yang sama. Okey. Okey kan? So jadi sekarang ni 2 ni ya, kita dapat benda yang sama kan. So jadi kita just cancel je lah. Cancel aja pasal benda yang sama kot.
So dapat 1. So macam tu. Boleh So saya stop dulu video ni sampai sini. Kita akan sambung lagi video dengan tutorial dalam bab ini pada video yang akan datang. So hope you enjoy the video. See you in the next video.